Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan izinnya kita dapat bersua lagi di ruang maya ini. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya bernama Muhammad Kajura Faiz bin Muhammad Rashid, pelajar program Sarjana Muda Pengurusan di Universiti Terbuka Malaysia. InsyaAllah, pada hari ini saya akan membawa anda semua untuk menyelami implikasi teknologi komunikasi terhadap hubungan peribadi. Saya juga akan menyentuh sedikit tentang sisi positif dan negatif tentang penggunaan teknologi komunikasi di tempat kerja serta analisis kepentingan etika media di Malaysia. Baiklah, sebelum kita memulakan perbincangan ini, kita terlebih dahulu perincikan apa yang menjadi pokok pangkal perkara yang penting pada hari ini, iaitu komunikasi. Apakah itu komunikasi? Komunikasi didefinisikan sebagai satu proses penyampaian informasi, sama ada melalui mesej, idea, percakapan atau gerak tubuh daripada satu pihak kepada pihak yang lain. Dalam berkomunikasi, ianya akan melibatkan lebih daripada satu pihak, dua atau lebih, dan ia boleh juga berlaku dalam bentuk bahasa tubuh seperti senyuman, mengangkat bahu, menggiling kepala dan pelbagai isyarat lain. Pada peringkat awal sejarah manusia, pelbagai jenis komunikasi telah ditunjukkan. Manusia yang awal, iaitu manusia primitif, telah memulakannya dengan menconteng ataupun membuat lakaran pada dinding-dinding gua sebagai mesej atau pesanan kepada manusia yang lain. Selepas api ditemukan, manusia menggunakan medium asap sebagai satu cara untuk berhubung dari satu tempat kepada satu tempat yang lain. Dan selepas terdirinya beberapa tamadun yang hebat di masa dulu, komunikasi dibuat melalui scroll, melalui surat dan dikirim melalui penghantar berita kepada tempat-tempat lain. Selepas itu, haiwan juga digunakan, contohnya seperti burung merpati yang digunakan untuk menghantar mesej kepada satu tempat yang lain. Sehinggalah sistem pos dicipta. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell telah mencipta telefon yang merupakan boleh dikatakan sebagai bapa kepada era komunikasi moden. Dengan penciptaan telefon ini, dia memungkinkan kita untuk berimajinasi, berevolusi dan mencipta berbagai gadget komunikasi moden yang lain seperti mesin faksimili, teknologi satelit, teknologi telefon bimbit, teknologi wireless dan berbagai lagi. Kesan daripada teknologi komunikasi ini kepada perhubungan peribadi kita dalam era yang serba moden ini, kebergantungan terhadap gadget adalah tinggi. Jadi mengakibatkan kurangnya kemahiran interpersonal di kalangan individu berlaku dengan teruk sekarang ini. Bila kita terlalu bergantung kepada gadget dan tidak ada perhubungan lisan dengan manusia lain, maka kita akan menjadi kekok bila berbicara, terutamanya bila membuat pembentangan seperti kita sekarang, dan ataupun menjawab soalan-soalan ketika presentation di hadapan pencara-pencara. Selain itu, terdapat juga masalah bully cyber, di mana kebebasan media sosial ini disalahgunakan. Biasanya individu akan membuat akaun palsu dan menggunakan akaun tersebut untuk menghantar mesej yang berbentuk ugutan, berbentuk kecaman kepada individu yang lain. Dan ini akan memalukan dan mengakibatkan kemurungan kepada mangsa kerana tindakan tersebut tersebar dengan luas di alam maya. Selain itu, teknologi komunikasi juga disalahgunakan untuk
perbuatan ketidakjujuran akademik seperti meniru, menciplak ataupun mencetak karya individu lain tanpa kebenaran. Contoh yang paling jelas adalah copy paste. Kita pergi pula kepada kelebihan dan kekurangan penggunaan teknologi komunikasi di tempat kerja. Media sosial menyumbang ke arah komunikasi moden di mana di tempat kerja kita dimudahkan lagi perhubungan dengan adanya teknologi aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, email dan Telegram, contoh-contohnya. Akibat daripada penggunaan aplikasi ini, maka perhubungan akan menjadi lebih pantas, di mana majikan akan dapat berhubung dengan semua kaki tangan dengan lebih pantas. Di samping itu, informasi yang akan disampaikan juga boleh tersebar dengan meluas berbanding dengan penggunaan memo bercetak sebelum ini, di mana dengan memasukkan informasi di dalam grup-grup WhatsApp, semua ahli-ahli dapat melihat informasi tersebut dengan jelas. Di samping itu juga, dalam keadaan sekarang ini di mana penularan wabak pandemik COVID-19 ini yang agak berleluasa dan makin teruk di negara kita, maka kaedah bekerja dari rumah merupakan kaedah yang wajar dilakukan. Oleh itu, dengan menggunakan teknologi aplikasi seperti WhatsApp ini, pelbagai arahan mudah diberikan oleh majikan, dan majikan pula boleh memantau apa yang dibuat oleh pekerja semasa bekerja di rumah. Namun demikian, aplikasi teknologi komunikasi di tempat kerja ini juga ada keburukannya, di mana gangguan privasi sering berlaku bila mana majikan dan rakan sekerja yang lain tidak menggunakan aplikasi tersebut dengan sewajarnya. Ada di antara majikan yang memberi arahan, memberi tugasan di luar waktu bekerja yang biasa, dan ini amat mengganggu kepada pekerja-pekerja yang berada di rumah. Di samping itu, potensi untuk pencurian data juga amat besar, di mana penggunaan email, cloud storage dan sebagainya boleh mengakibatkan data-data peribadi kita senang digodam oleh pihak luar. Dan yang terakhir, kita pergi kepada etika media di Malaysia. Etika media kita takrifkan sebagai sebuah kontrak sosial yang mengandungi prinsip-prinsip yang telah dipersetujui dan dipatuhi oleh pengamal dan syarikat media ataupun anggota masyarakat. Dalam etika media ini, kita hendaklah media hendaklah menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat setempat. Di samping itu, media di Malaysia juga hendaklah menyampaikan maklumat yang tepat, berita yang benar serta fakta dan idea yang bernas, dan mereka juga harus diberi kebebasan, tapi kebebasan yang diberikan haruslah disertai dengan tanggungjawab terhadap negara dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip rukun negara. Kita beri contoh di mana, saya ambil contoh di masa penularan wabak COVID-19 ini, di mana ada berita-berita online, portal-portal berita online yang menyebarkan nama dan maklumat pesakit-pesakit yang dijangkiti virus tersebut. Ini mengakibatkan ruang privasi mereka menjadi sempit dan mereka dikecam oleh masyarakat setempat dan dipulaukan. Kesimpulannya, kita hendaklah menyiapkan diri dengan teknologi, iaitu kita haruslah melahirkan pakar teknologi tempatan yang bakal membentuk acuan teknologi komunikasi mengikut budaya tempatan sesuai dengan norma masyarakat kita. Pemerintah juga, pihak kerajaan haruslah memastikan teknologi komunikasi dapat berkembang dengan pesat sesuai dengan masyarakat dan negara kita ini. Tapi pemerintah haruslah mengadakan juga akta-akta peraturan-peraturan yang mengawal media-media tersebut. Dan yang penting, kita haruslah mengurangkan kebergantungan terhadap teknologi komunikasi supaya kita tidak menjadi hamba abdi kepada teknologi tersebut. Sekian untuk hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.